السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام, yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam, nikmat iman, dengan kehidupan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita daripada tanah, memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kebahagiaan, mengurniakan rezeki yang melimpah ruah kepada kita. Sekali lagi kita mengucapkan syukur berbanyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas ahli keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan juga kepada para syuhada yang berjuang mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kerahmatan, merahmati kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sidang video yang lepas kita telah berbincang ataupun saya telah mengutarakan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan al-isti'adzah, iaitulah bagaimana cara penyambungan bacaan al-isti'adzah itu dengan basmalah, iaitulah bismillahirrahmanirrahim, dengan surah, dengan awal surah. Bacaan isti'adzah bersambung dengan bacaan basmalah dan juga bersambung dengan awal surah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang masih ingat, iaitulah dia ada 4 cara, 4 kaedah dia, iaitu yang pertama, kita mewakafkan pada ketiga-tiganya, mewakafkan pada isti'adzah, mewakafkan pada basmalah, dan kita sambung dengan awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awal surah. Yang keduanya, kita
menyambungkan di antara al-isti'adzah dengan basmalah, kemudian kita waqaf dan kita baca awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tadi kita sambungkan isti'adzah dengan basmalah, a'udzubillah dengan bismillah, kita waqaf dan kita mulakan dengan bacaan awal surah. Yang ketiganya kita waqafkan pada isti'adzah, kemudian kita sambungkan, wasalkan di antara basmalah dengan awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cara yang ketiga. Yang ketiga, kita waqafkan pada isti'adzah, ataupun kadang-kadang disebut dengan istilah waqafkan pada yang pertama, kemudian kita wasalkan yang kedua dan ketiga. Yang kedua dan ketiga itu ialah basmalah dengan awal surah. Mudah tuan-tuan kan? Dan yang ketiga, yang keempatnya lagi mudah, paling mudah. Tapi saya pesan itu yang keempat ini kena tarik nafas panjang-panjang. Kalau terutamanya bila kena surah yang panjang. Tapi kalau setakat suratul Fatihah itu pun kena tarik juga nafas. Kita wasalkan, kita sambungkan bacaan kesemuanya, iaitu pertama, kedua dan ketiga. Isti'adzah wasalkan dengan basmalah, wasalkan dengan awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu saya kata kena tarik nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sambungkan, wasalkan ketiga-tiganya. Nah, itu yang minggu lepas. Yang ingat yang terakhir saya pesan itu, dalam keempat wajah itu yang terbaik ialah yang pertama sekali, iaitu kita baca sekali lagi, yang terbaik yang kita waqafkan ketiga-tiganya. Contoh yang terbaik ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh
ingat apa yang saya sampaikan pada minggu lepas sebagai peringatan. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah pada minggu ini kita pada minggu ini ataupun pada bulan ini kita sambung lagi sikit lagi tajuk ni berkenaan dengan tajuk ni sebab ada kaitan dengan bacaan dalam sembahyang. Dalam sembahyang kita bacakan isti'adzah secara perlahan, secara sir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita bacakan basmalah, terutamanya dalam surah Al-Fatihah, kerana Bismillahirrahmanirrahim adalah sebahagian, salah satu daripada ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi tak boleh tinggal. Kalau kita tinggal dah, batal sembahyang, tidak sah sembahyang kita. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi bila kita tinggal salah satu ataupun ayat pertama daripada surah Al-Fatihah, iaitu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, jadi sembahyang kita jadi tidak sah. Baik, pada hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan tentang Al-Basmalah. Al-Basmalah, minggu lepas isti'adzah dan basmalah. Pada minggu ni kita tinggal isti'adzah, dah tamat bab isti'adzah. Kita akan cakap tentang Al-Basmalah. Kalau nak lebih lengkap tajuk minggu ni, Al-Basmalah bainas suratain, bacaan basmalah di antara dua surah. Bacaan Al-Basmalah di antara dua surah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan basmalah di antara dua surah ni ialah maksudnya sambungan di antara surah yang pertama, dan kita ada niat untuk baca surah yang kedua, sama ada surah pendek ataupun surah panjang. Kalau surah panjang itu kita di akhir surah yang pertama, kemudian kita akan masuk kepada, kita akan jumpa dengan surah yang kedua. Di antara dia ada basmalah, ada Bismillahirrahmanirrahim. Kerana dalam Al-Quran kita di awal tiap-tiap surah, kecuali Bara'ah, kecuali surah Taubah, ada tercatat ataupun tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tak boleh tinggal dia, kita kena baca, dan dia ada cara dia untuk kita nak sambungkan di antara surah pertama dan surah yang kedua. Di tengah-tengah dia itu ada basmalah. Dan saya peringatkan pada tuan-tuan, bila nak sambungkan di antara dua surah, isti'adzah tak ada lah. Isti'adzah ni dibaca pada ketika mula-mula kita nak mula baca Quran. Kita pegang Quran, nak mula baca tu, kita baca isti'adzah. Tetapi bila kita nak sambungkan di antara dua surah, maknanya kita sudah berada di tengah-tengah aktiviti bacaan kita tu. Sambungan di antara dua surah tu hanya tinggal basmalah sahaja. Isti'adzah ditinggalkan. Isti'adzah kita baca masa di awal tadi. Sekarang kita baca sambungannya, di celah-celah di tengahnya itu ialah Al-Basmalah. Baik. Dalam kitab saya suka rujuk dalam kitab apa dia ni, Bughyatul Talibin. Bughyatul Talibin ini ialah kitab yang kita ajarkan kepada anak-anak kita dalam stamp, dalam imtihan, dalam peperiksaan stamp sijil tinggi agama Malaysia. Dalam kitab dan dalam Sirajul Qari, dalam kitab apa lagi, dia bagi dalam kitab itu dimaknai yang disyaratkan oleh penulisnya, guru kita, kata penyambungan di antara dua surah ini ada tiga wajah. Bacaan basmalah di antara dua surah ini ada tiga wajah. Kalau dalam kitab
Ada juga kitab dia letakkan 4 wajah, tetapi yang satu yang terakhirnya 1, 2, 3, yang keempat wajah yang mamnu', yang dilarang. Jadi dia letak 4, tapi yang satu lagi itu yang dilarang, yang mamnu', yang kita tak boleh baca, tapi dia letakkan juga untuk sebagai peringatan. Biasanya 3 saja yang boleh kita amalkan, ada 3 sahaja. Baik. Bagi orang yang membaca basmalah antara 2 surah itu, harus baginya 3 wajah. Yang pertama, waqaf kesemuanya. Waqaf kesemuanya, iaitu yang pertama dia kata waqaf di atas akhir surah, dan waqaf di atas basmalah, dan kita sambungkan dengan surah yang seterusnya. Kalau dalam istilah Arabnya disebut qat'ul jami'. Waqaf pada akhir surah, kemudian waqaf pada basmalah, kemudian kita sambungkan dengan awal surah Ats-Tsani. Kita sambung dengan awal surah yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua waqaf atas akhir surah yang pertama. Di akhir surah yang pertama itu kita waqafkan di akhir surah yang pertama, dan kita wasalkan, kita sambungkan di antara bacaan basmalah dengan surah yang awal, surah yang kedua. Sekali lagi, yang kedua kita waqafkan pada akhir surah yang kita baca. Yang pertama, surah yang pertama kita baca, kita waqafkan, kemudian kita sambungkan bacaan basmalah dengan awal surah yang kedua. Itu untuk yang kedua, ataupun dalam bahasa Arabnya kita sebut qat'ul awal wa waslul tsani bis-tsalits. Kita ini waqafkan qata', kita waqafkan yang pertama, kemudian kita sambungkan yang ats-tsani dan tsalits. Yang kedua itu basmalah, yang ketiga itu awal surah yang kedua. Yang ketiga yang terakhir, yang ketiga dia kata wasalkan, sambungkan akhir surah dengan basmalah dan awal surah yang kedua. Wasalkan akhir surah dengan basmalah dan juga awal surah, ataupun dipanggil waslul jami', kan? Kita sambungkan ke semua sekali. Surah pertama basmalah, surah kedua. Itu 3. Baik, kita tengok contoh. A'udzu billah tak perlu, sebab kita baca di antara 2 surah. Contohnya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Waqaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kita waqafkan kesemuanya. Sekali lagi, kita waqafkan akhir surah dengan kita waqaf, kemudian kita mulakan basmalah, kemudian kita waqaf, kemudian kita mulakan awal surah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu pun saya bagi surah yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kita waqafkan kesemuanya. Kita waqafkan kesemuanya. Baik, itu yang pertama. Saya ulang kali, yang pertama qat'ul jami'. Qat'ul jami' akhir surah waqaf, al-basmalah waqaf, awal kita baca mulakan dengan awal surah. Baik, yang kedua qat'ul awal wa waslu tsani bis tsalits. Kita waqafkan yang pertama, kemudian kita sambungkan bacaan di antara basmalah dengan awal surah. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Boleh, tuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, waslul jami'. Kita sambungkan kesemuanya. Kita sambungkan
kesemuanya. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sekali lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kita sambungkan kesemuanya. Akhir surah basmalah, awal surah. Sekali lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu yang ketiga. Baik. Adapun wajah yang keempat, kalau ada yang keempat, adapun wajah yang keempat, maka tiada harus dibacakannya, yaitu mewassalkan akhir surah dengan basmalah dan juga waqaf di atasnya, kerana basmalah itu awal surah, tiada diletakkannya pada ataupun sebagai akhir surah. Sekali lagi saya ulang, adapun wajah yang seterusnya, yang keempat, maka tiada harus dibacakannya, yaitu mewassalkan akhir surah dengan basmalah. Kita mewassalkan, kita sambungkan akhir surah yang pertama dengan bismillah, dengan basmalah. Kita sambungkan akhir surah dengan bismillah, dan kemudian kita waqafkan, seolah-olah macam kita memutuskan di antara, kita sambungkan akhir surah yang pertama dengan bismillah, kemudian kita waqafkan, kita putuskan, kemudian kita baca awal surah. Seolah-olah tuan-tuan dan puan-puan, kita sambungkan basmalah dengan surah yang lain, tetapi kita putuskan basmalah dengan surah dia. Maknanya, contoh, Qul a'udzu birabbil falaq, dia ada bismillah dia, kemudian di akhirnya kita sambung dengan bismillah yang Qul a'udzu birabbin nas punya, seolah-olah bismillah yang di dalam Qul a'udzu birabbin nas itu disambungkan, dimasukkan, diletakkan sebagai ayat dalam surah yang pertama tadi, sedangkan bismillah tersebut sebenarnya dia duduk dalam surah yang kedua. Bismillah Qul a'udzu birabbin nas itu dicuri, diletakkan kepada bismillah dan pada Qul a'udzu birabbil falaq, sedangkan bismillah Qul a'udzu birabbil falaq itu dah dibaca di awal surah tadi. Lebih kurang dalam masalah disebut mamnu' waslul awal bil tsani wa qat'u tsalits, yakni pada akhir surah sambung dengan basmalah, kemudian kita akhir surah sambung dengan basmalah, kemudian kita waqaf, kemudian kita baca awal surah. Contoh lebih jelas, contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Yang macam ni saya ulang sekali lagi. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Saya ulang sekali lagi. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Yang macam ni tuan-tuan salah, dilarang. Bacaan yang seperti ini, yang terakhir saya baca tadi, adalah dilarang, mamnu', tak dibenarkan. Kerana kita telah menyambungkan akhir surah-surah yang pertama itu dengan Bismillah. Tiba-tiba kita waqaf, baru kita baca awal surah yang kedua. Kalau kita sambung semua tak apa. Seolah-olah kalau macam kita baca macam ni, kita memisahkan di antara Bismillah. Yang sebenarnya Bismillah ini adalah Bismillah dalam pada surah yang kedua. Bismillah itu ditarik kepada surah yang pertama, dipisahkan dengan surahnya sendiri. Baik, Bismillah qul a'udzu birabbin nas itu ditarik kepada Bismillah akhir qul a'udzu birabbil falaq. Jadi saya harap tuan-tuan boleh jelas faham, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya sambung sikit catatan di sini. Maka 3 wajah yang harus itu adalah atas jalan pilihan sahaja, tiada khilaf pada wajah yang disebutkan itu. Maka harus dibaca pada mana-mana wajah yang tersebut, dan tidak perlu menghimpunkan semuanya pada satu tempat, melainkan yang membaca itu mahu mengambil daripada gurunya supaya semua itu sah riwayat baginya. Maka dibacanya dan dibacakan apa yang dikehendakinya selepas hal yang demikian itu. Dalam kitab Sirajul Qari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penting sekali yang saya paparkan pada awal tadi, bacaan sambungan di antara 2 surah mestilah bersambung dengan adanya basmalah, dengan adanya bismillah. Dan dia ada 3 wajah yang kita boleh amalkan, untuk kita sambungkan di antara 2 surah. Saya harap tuan-tuan boleh jelas tentang perkara itu. Dan saya tahu kekeliruan yang akan timbul nanti ialah sebab saya mengajar di sekolah, ada di kalangan anak-anak kita dia keliru. Bila kita tanya soalan yang macam tajuk hari ini, basmalah baina suratain, dia masih lagi tak faham. Sebab tu saya terang dengan jelas tadi, saya ulang-ulang. Dan saya mulakan daripada awal surah yang pertama. Patutnya saya ambil akhir surah, tapi saya mulakan daripada awal surah yang pertama. Saya nak beritahu kata isti'adzah ini dia di awal surah. Dia tidak ada kaitan dengan penyambungan di antara 2 surah. Dia tak ada kaitan. Maknanya kalau kita nak sambungkan di antara 2 surah, isti'adzah tidak terlibat. Contoh, wa min syarri hasidin idza hasad, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Salah. Kita kena tinggalkan terus isti'adzah.
Maknanya kita sambungkan di antara surah pertama basmalah, surah kedua. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala meletakkan di kalangan kita orang yang faham tentang perkara ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, kerahmatan pada kita, sebab perkara yang kita bincang, kita sembang pada hari ini tuan-tuan, ialah bila berkaitan dengan bacaan di dalam sembahyang. Kadang-kadang kita sambungkan juga di antara dua surah. Yang paling jelas ialah apabila kita sembahyang witir pada bulan Ramadan, pada sembahyang tarawih kita, pada sembahyang witir yang terakhir, kita sambungkan bukan takat dua surah, di antara tiga surah. Kita baca qul huwallahu ahad, sambung dengan qul a'udzu birabbil falaq, dan kita sambung dengan qul a'udzu birabbin nas. Jadi bagi ada ilmu tentang perkara yang kita bacakan, yang kita amalkan dalam solat kita, moga-moga solat kita diterima baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ingat untuk kongsian untuk kali ini, moga-moga mendapat manfaat untuk semua, untuk saya terutamanya, dan untuk semua sekali lah. Moga-moga kita dapat manfaat daripadanya. Saya yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kelemahan itu adalah kelemahan diri saya. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala perbetulkan kita semua. Saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.